Assalamualaikum. So, kita terus kepada latihan dalam buku pink muka surat 65. Okey. Soalan nombor 5. Lukis satu graf mudah bagi setiap maklumat yang diberi berikut. Dia minta kita bina graf mudah. Okey, berdasarkan maklumat yang dibagi. So, dia bagi kat kita V. V ini adalah pucu, manakala E adalah tepi. So, first kali kita tengok E dululah. Kita akan terus kepada E. Untuk membina graf mudah, kita fokus kepada E terus. Okay. P, Q. So, yang pertama adalah P, Q. First kali awak kena buat adalah P. Okay. Dan P pergi ke Q. So, bina dia punya garis. Okay. P pergi ke Q. Okay. Seterusnya Q pergi ke R. So, Q pergi ke R. Q pergi ke R. Q pergi ke S. Okay, Q pergi ke S. Kita letak S kat sini lah. Okay. And then R pergi ke S. R pergi ke S. Dan S pergi ke T. S pergi ke T. Okay, terus dia pergi ke... Okay, saya letak... Teacher letak kat sini lah. Okay, T. So, gariskan sahaja. S pergi ke T. Okay, gitu je. Selesai. Okay. Next. Soalan B. Sama juga step dia dengan soalan A tadi. 1 pergi ke 2. So, first kali buatlah 1 dulu. 1 pergi ke 2. So, pergi ke 2. Okay. 1 pergi ke 2. Okay. And then... Right. Okay, 1 pergi ke 4. 1 pergi ke 4. 4. Okay. 1 pergi ke 5. 1 pergi ke 5. 5. 2 pergi ke 3. 2 pergi ke 3. 3. Okay. 2 pergi ke 5. Sambungkan sahaja. Yang dah ada, kita sambungkan sahaja. 3 pergi ke 5. So, sambungkan. 3 pergi ke 5. Nanti kita tulis balik lah 5 ni. Supaya lebih cantik. Padam balik dan letak kat atas sikit lah. Okay. 3 pergi ke 4. 3 pergi ke 4. Okay. 4 pergi ke 5. 4 pergi ke 5. So, yang 5 tadi tu, kita padamkan sikit. Dan tulis semula dekat atas garis. Supaya lebih kemas lah. Okay. So, ni kita tulis 5. Gitu. Okay. Selesai lah. Kita punya graf mudah. So, seterusnya. Lukiskan satu graf yang berbilang tepi dan gelung berdasarkan maklumat yang diberikan. Sama juga dengan graf mudah. Untuk berbilang tepi ni, kita akan fokus kepada E terus. Okay. Cuma bilang tepi ni, dia akan ada tepi yang melibatkan bucu yang sama. Okay. So, contohnya kita terus kepada latihan. Soalan yang pertama ni. 1 pergi ke 2. So, kita letak 1 pergi ke 2. Okay. 1 pergi ke 2. 1 pergi ke 5. So, letakkan di sini.
1 pergi kepada 1. So 1 pergi ke 1, buat satu bulatan. Okey. 2 pergi ke 3. 2 pergi ke 5. 2 pergi ke 5 juga sekali lagi. So bila dia ada ulang dia melibatkan bucu yang sama. Okey. So kita buat gelung lah sikit ya. Gelung tu maksudnya dia tak straight, dia jadi macam ni. Gitu. 2 pergi ke 5. 2 pergi ke 5 lagi sekali. Dia macam tu. Okey. Ini hanya melibatkan berbilang tepi lah. Bukan berbilang tepi. Berbilang tepi tu maksudnya akan ada tepi, akan ada ulangan. Okey, akan ada ulangan tepi tu. 2 pergi ke 2. 2 pergi ke 2. 3 pergi ke 4. Okey, 3 pergi ke 4. So kita letak satu lagi. 3 pergi ke 4. 4 pergi ke 5. Dan 5 pergi ke 5. So 5 pergi ke 5. Okey, soalan nombor 7. Tentukan sama ada setiap set bilangan darjah yang diberi boleh membentuk satu graf. Jika boleh, lukiskan graf tersebut. Okey, soalan A dia bagi kat kita 3, 3, 2. Maksudnya akan ada 8 tepi. Okey. 8 tepi. Ataupun 3 bucu. Okey, sebab ada 1, 2 dan juga 3. So bila dia ada 3 bucu, maksudnya kita punya graf ini akan membentuk macam segitiga lah. Okey, segitiga. Okey, so first kali kita akan fokus kepada yang pertama lah. Kita nak buat 3. Okey, so kita siapkan dulu. Okey, sorry. So 3 bucu. 1. Okey. 2. 3. Kenapa teacher buat macam ni? Sebab kalau kita tengok dekat yang hint yang kedua, okey, hint yang kedua ni ada 3. Maksudnya yang kedua, kita punya bucu yang kedua ni akan ada berbilang tepi. Okey, berbilang tepi. So kita akan buat yang kedua ni. Okey. Adanya tepi adanya bucu di situ. Okey. So yang ni selesai yang pertama. 1, 2, 3. Okey. Yang ketiga ni 1, 2. Dia tak cukup satu lagi kan? So kita sambung terus. Okey, sambung terus ke sini. Kenapa kita terus sambung ke sini? Sebab kita tak boleh wujudkan satu lagi bucu tau. Sebab kalau kita wujudkan satu lagi bucu, dia dah lebih dah. Sebab kita punya ni 3, kita punya soalan melibatkan 3 sahaja bucu. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Macam tu. Okay. So kalau kita nak check kita punya bilangan darjah tu betul atau tidak, kita kira lah. Kat sini ada 1, 2, 3. So ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2. Ada 2. So betul lah. Okay, kita check dulu kita punya darjah. Okay, kita kira. So kita punya darjah untuk soalan B ni adalah 11. So bila melibatkan darjah bernombor ganjil, kita tak boleh bina graf. Graf tidak boleh dilukis apabila melibatkan jumlah darjah bernombor ganjil. So memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Memang tak boleh. Contoh saya teacher tunjukkan kenapa tak boleh. Okay, first
Kita kira kita bina. So let's say ada 3. Alright. And then kat sini kita hold dulu yang satu ni. Kita buat yang lain. So kat sini ada 3 darjah. Okay, next kita punya bentuk. Kita punya tepi untuk yang ni. So yang ni kita letak 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. So kat sini ada 3. So yang ni ada 2 kan. Okay, sini settle. So yang 2 ni pula. So 2 ni, yang ni nak jadikan dia 2. So kita kena bina satu lagi, betul tak? So jadilah 2 kat sini. Okay, yang ni satu, yang ni. Okay, satu yang ni settle kita punya yang ni. Tapi di sini dia tak boleh hanging macam ni. Dia mesti ada satu tepi di situ, satu bucu di situ. So memandangkan kita punya memang ada 5 sahaja bucu. 1, 2, 3, 4, 5. So dia tak boleh ada 6 di sini. So that's why lah kita tak boleh bina graf melibatkan darjah bernombor genap. Okay. So untuk soalan yang ni, B ni tidak boleh dibina graf. Macam tu. Okay. So yang ni memang tak boleh diterima. Okay, untuk soalan C. So soalan C kita punya darjah adalah 8. Maksud kita boleh bina lah kita punya graf. Alright. So bila kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4, maksudnya 4 bucu. Memandangkan setiap bucu tersebut ada 2 tepi, maksudnya kita punya graf ni adalah berbentuk segi 4. Okay. Sebab setiap bentuk segi 4, setiap sisi bagi segi 4 kan ada 2 bucu, ada 2 tepi. Okay. 1, 2, 3, 4. Ada 2 bucu, 2 darjah, 2 darjah, 2 darjah, 2 darjah. So